Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف حالكم؟ ما شاء الله, syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah mana kita tidak bertemu pada minggu yang lalu. Ana tidak berada di Singapura pada minggu yang lalu kerana ana safar membawa umi ana untuk silaturrahim dengan keluarga-keluarga umi ana yang terdapat di Terengganu, Kelantan, di sepanjang pantai timur. Nah, bawa umi ana ziarah silaturrahim dengan keluarga-keluarga yang terputus lebih daripada 30 tahun. Nah, hilang jejak. Jadi bila got hold of their contact number, ana minta alamat, kemudian cari di Terengganu, cari di Kelantan, cari sampai jumpa rumahnya, sampai kemudian bertemu dengan keluarga itu setelah mana terpisah lama. Nah, yang sepupu, yang dua pupu dan seterusnya, rupanya terkait daripada belah pakcik itulah, datuk ni lah dan seterusnya. Nah, alhamdulillah, pelajaran yang anda dapat daripada safar selama lebih kurang 8 hari tersebut, bahkan kita masuk sampai ke Siam, sampai ke Thailand. Nah, anda drive sampai Thailand. Di sana kita mempelajari tentang keadaan kaum muslimin di Narathiwat, mendapati umat Islam di sana dan seterusnya. Dalam perjalanan safar ini, di antara pelajaran yang dapat ana kecapi adalah betapa rahmah dan kasih sayang Allah itu begitu besar dan luas. Kerana di dalam safar itu, kita ketahui bahawasanya di dalam safar-safar yang syar'i, safar-safar yang dibolehkan oleh syariat, maka kita dibolehkan untuk jamak dan qasar. Betul? Kita boleh jamak, iaitu solat zuhur dan solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Dan bukan hanya itu, kita boleh qasar, iaitu kita pendekkan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat tetap 2 rakaat, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Kerana memang dalam safar itu ada yang dinamakan dengan masyaqqah. Masyaqqah iaitu kepayahan. Dengan dalam mana kita dalam perjalanan, entah itu berada dalam hujan atau traffic jam, atau untuk nak untuk mencapai suatu destinasi sebelum matahari terbenam, kerana nantinya akan gelap, kerana jalan kampung tidak ada lampu dan seterusnya. Jadi terdapat banyak-banyak
faktor yang menyumbang kepada rahmat dan kasih sayangnya Allah, yang mengetahui tentang para pengembara yang mereka itu mengembara tidak kira tempat, baik itu di tengah Sahara padang pasir atau di hutan belantara atau di mana sahaja. Dan begitu indahnya syariah yang telah Allah letakkan bagi kita. Di antaranya juga adalah kita boleh untuk mengusap stokin, mashul khuf. Usap stokin, usap khuf ini adalah sebenarnya daripada sepatu kulit atau kasut kulit. Hari ini kita boleh, it's identik dengan stokin juga. Maka untuk seorang musafir dapat menyapu selama 3 hari 3 malam. Sedangkan seorang mukim 1 hari 1 malam. Dan ada banyak hukum lain seperti jikalau pada bulan Ramadan kita boleh untuk tidak berpuasa dan seterusnya. Namun perlu kita ketahui bahawasanya hukum-hukum untuk musafir, entah itu jamak kasar, entah itu tidak puasa Ramadan, entah itu sapu khuf lebih daripada 1 hari 1 malam, iaitu 3 hari 3 malam dan seterusnya, ianya hanya berlaku untuk safar-safar yang syar'i. Safar yang bersifat, the favorite term hari ini, syariah compliant safar. Okay, syariah compliant travels. Okay, maksudnya safar tersebut ialah untuk menuntut ilmu, untuk mencari nafkah yang halal, untuk silaturahim, untuk berubat, untuk haji, untuk umrah, dan apa-apa yang berada di dalam within the scope of syariah compliance tadi yang kita katakan. Kenapa ada safar yang syariah compliant and non-syariah compliant? Kerana hukum asal seorang Muslim seharusnya dia adalah dalam status mukim. Dalam status mukim. Macam kita sekarang, kita sedang mukim di Singapura. You're either a mukim or a musafir. Either or. So macam kita sekarang berada di tanah air kita, kita memang resident ini, kita mukim. Nah, bila kita bermusafir, maka kita harus mempersiapkan bekalan berupa financial preparation, physical, mental, spiritual, emotional, segala apa semua. Kenapa? Kerana kita expose ourselves to danger. The moment kita step out of our safe, within, our safe comfort zone of our own country, yang mana kita mukim di situ, in our case, it would be Singapore. The moment kita keluar, kita expose ourselves to danger, we are prone to danger. Kerana dalam safar tu ada entah perompak, entah kemungkinan kehilangan barang. Imagine kalau pasport terceceh, imagine kalau ada yang kena kidnap, ada yang kena rompak, ada yang kena, misalnya kena todong dengan parang dan seterusnya. Atau dalam perjalanan itu sendiri ada kecelakaan, ada aksiden dan seterusnya. Bukan kata di dalam Singapura tidak mungkin berlaku, ia mungkin berlaku. Tetapi mana lebih mudah kalau kita untuk report dekat police station, okay, as simple as IC kita hilang, kita pergi police station cakap IC saya hilang, berbanding kalau kita dekat Johor lah, paling dekat pun B Point lah misalnya, antum masuk B Point, pasport hilang. What would you do? Do you even know what to do? It will be different, right? Kat Singapore IC hilang dengan dekat B Point, just 5 minutes from immigration, pasport hilang. Kita tahu tak nak buat apa? So, memang musafir itu prone to dangers. Sebab dari itu, ulama membahas bahawasanya hukum asal, ini pembahasan ulama, ana cuma mempersembahkan, hukum asal daripada safar adalah haram. By default, it's prohibited. Kecuali yang dibenarkan oleh syariat. Macam yang tadi kita katakan, silaturahim, berubat, menuntut ilmu, mencari nafkah yang halal dan seterusnya. Kalau setakat keluar, you expose yourself to danger that lies in that travel of yours, just for fun, leisure, suka-suka, tak ada sebab yang menasabah, then ianya adalah suatu yang sia-sia. Dan lebih parah lagi, sekiranya safar tersebut ialah safar maksiat. Entah pergi mana-mana tempat untuk apa-apa bentuk maksiat, maka di situ hukum-hukum rukhsah
untuk musafir tak berlaku pun untuk orang yang bersafar untuk safar maksiat. So kalau ada orang pergi Las Vegas untuk pergi kasino misalnya, gambling, dia tak boleh jamak kasar. Dia tak boleh batalkan puasa Ramadan dan qada hari lain. Dia tak boleh sapu lebih dari 3 hari. Lebih dari 1 hari 1 malam, iaitu 3 hari 3 malam. Itu semua tak boleh. Hukum-hukum musafir semua tak berlaku jikalau seseorang itu bermusafir untuk safar maksiat. Ya. Jadi paling tidak dalam safar kita, misalnya ada orang suka riding, kan? Benda ni is quite common nowadays. Orang suka long distance riding. Carilah sebuah justification yang dapat paling tidak menghalalkan safar tersebut. Bukan just kosong-kosong gitu tau. Buatlah macam program ziarah rumah anak yatim ke, kan? Bantu orang susah di sebuah kampung mana ke. Buat amal-amal jariah, buat kerja-kerja kebaikan, welfare. Pergi ziarah mana-mana pondok untuk mendengarkan seminar ke, atau memberi pencerahan ke, atau apa saja bentuk yang memang paling tidak lah. Bukan kata Ana kita nak halalkan suatu benda yang tak boleh ke apa ke, bukan. Maksud Ana tu beralas. Kerana walhal sebelumnya kita tak ada apa pun, kita main just pergi je, Nah, for no reason pun kadang. Lagi satu, even better. Untuk mempererat silaturahim antara keluarga. Macam kadang mak bapa, anak-anak semua busy. Mak bapa kerja, anak-anak sekolah. Jadi tak ada, family time. So ambillah safar itu, entah pergi mana-mana, Melaka ke misalnya, dan anggap ia sebagai sebuah safar untuk family bonding time. Untuk kita paling tidak menjadikan sebuah safar yang bila mana Allah tanya kita besok, kenapa kamu expose yourself to danger, whereas you're supposed to be a mukim in your hometown, and then you go out. Orang dulu, kalau tak kerana keperluan, mereka tak keluar. Mereka tak semena-mena keluar suka-suka untuk saja nak expose themselves to danger. Kecuali ada sebab-sebab yang menasabah. Kerana untuk pengetahuan kita, orang terdahulu, safar mereka merupakan safar yang begitu bahaya sehingga orang yang dianggap berpergian, dia tak balik dah. Kirakan kalau dia balik, baguslah. Kalau tak, memang dia tak balik lah. Itu istilahnya, safar orang dulu. Dia keluar, pergi ke satu daerah, az-zahibu ilai mafqud. Orang yang pergi ni, anggaplah dia tak balik. Kalau dia balik, baguslah. Itu safar dulu. Pasal ada perompak di padang pasir. Orang tu kalau meninggal pun, kita istilahkan mati tak bernisan ke apa. Maksudnya hilang macam gitu je. Pasal tak ada WhatsApp, tak ada communication, tak ada apa semua. So kalau memang dia kena makan serigala ke, dia jatuh dekat jurang ke, dekat cliff ke, dia tenggelam dekat sungai ke, dekat apa, tak ada orang tahu. Dan dikatakan walaidu minha maulud, dan orang yang balik dianggap sebagai macam orang yang baru dilahirkan. Orang yang balik dari berpergian jauh dulu dianggap seperti orang yang baru dilahirkan. Macam alhamdulillah, dek ni balik juga rupanya. Ingat dah mati ditelan bumi dah, macam gitu. So safar dulu macam gitu. And orang akan anggap dan nilai safar ni sebagai sesuatu yang sangat tinggi dan sangat berat. Sampaikan orang-orang terdahulu sebelum mereka safar, mereka akan tulis wasiat dulu. Tulis wasiat sebelum safar. Pasal tak tahu balik ke tidak. Tapi hari ni dengan advance-nya teknologi, facilities, mediums yang ada, kita menjadi lebih complacent. Kita mengambil ringan perkara ni dan kita merasakan macam alah tak ada apa-apa, gitu je, pergi je. Walhal orang terdahulu tak, mereka betul-betul
memberi perhatian yang begitu berat sekali dalam masalah safar. Jadi harap dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran yang suka untuk anda kongsikan selama perjalanan 8 hari kemarin, di mana rahmat dan kasih sayang Allah itu terlihat begitu jelas sekali di dalam safar kita. Dan kita mengharap bahawasanya safar yang telah kita safar itu merupakan safar yang dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Naam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sama-sama kita self-reflect and kita introspect tentang purpose of life kita. Apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup, kan? Atau apakah hidup tu untuk travel atau travel untuk hidup? Nah, jadi kita perlu menilai, especially hari ini, kempen untuk halal travel begitu kuat. Nah, kempen untuk halal travel begitu kuat, begitu bagus. Nah, disediakannya Muslim-friendly locations, destinations, hotels and food, accommodations, apa ni semua. Cumanya kita nak within the boundary of syariah. First, kita tak nak keluar. Bagus, Alhamdulillah, bagus. Okay, hotel yang tidak menyediakan arak, kemudian travel here, travel there, eat here, eat there, semua yang berkonsepkan halal. Namun kita masih menjaga guidelines kita. Jangan sampai kita terkeluar daripada objektif wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mempertingkatkan ibadah, untuk terus menegakkan ibadah kita kepada Allah. Tak salah sekali-sekala for istilahnya a new breather, atau kita nak refresh ourselves, especially for couples, husband and wife, nak keluar, bersafar, berdua, untuk memperbaiki jalinan keakraban dan seterusnya. Just a getaway, away from the children once in a while. Bagus untuk mempererat. Namun bukan dijadikan sebagai objektif tentunya. Dan berkenaan dengan even tentang honeymoon, ulama pun bahas tentang honeymoon. Ulama membahas tentang honeymoon. Benda yang sebenarnya kita semua tak pernah terfikir pun. Tapi ulama bahas je semua benda ni. Mereka kata honeymoon ni, ianya bukan syarat perkahwinan. Bukan syarat perkahwinan. Tak salah pergi honeymoon, okay? Tapi tak boleh honeymoon itu dianggap sebagai suatu benda yang mesti. Di mana kalau tidak dibuatnya honeymoon tu, maka persepsi masyarakat terhadap dia dianggap sebagai suatu yang salah. Itu tak boleh lah. Like as though macam kena pergi. Kalau tak pergi, macam as though dianggap salah. Tak boleh sampai ke tahap itu. Tak boleh. Kerana honeymoon ni, ini pembahasan of the scholars. Mereka mengatakan honeymoon ni sebenarnya adalah at-tashabbuh bi ghairil muslimin, iaitu mengikut trend orang non-muslim. Kenapa? Mereka kata, Ana not trying to be like semua tak boleh. No, I'm not just academically sharing dengan kita semua apa yang telah dibahas oleh by our scholars. Nah, so antum mesti terfikir, kenapa macam mana boleh imitating the non-Muslims pula kan honeymoon? Betul tak? Pasal mereka kata non-Muslims ni sebelum nikah mereka dah buat semua benda. Mereka dah, maaf katalah kalau kita guna bahasa ni, mereka dah test drive sebelum nikah. Semua benda dah buat. Entah apa benda lah yang sepatutnya dibuat oleh suami isteri kan, mereka dah buat. Jadi bila lepas nikah, mereka nak kena go somewhere untuk dapat a new fresh environment.
Kerana benda tu dah benda yang biasa bagi mereka. Even sebelum nikah. Ada yang sampai dah ada anak pun, betul tak? So macam bila dah marriage tu, mereka nak go somewhere to just get a fresh air, fresh environment untuk celebrate lah. Nah, mereka kata kalau untuk Muslims pula, Muslims kerana mereka menjaga iffah, menjaga kesucian diri dan seterusnya, maka jangan kata nak honeymoon, lepas akad nikah, kan, baru nak pegang pun segan-segan. Masih macam betul ke ni boleh pegang, kan? And ada yang senyum sampai telinga, masya-Allah. Nah, sampai ke telinga senyum dia. Maksudnya dia nak tutup pintu pun dia panggil dengan al-khulwah. Al-khulwah ni berdua-duaan. Berdua-duaan tanpa ada wujudnya mahram, kan, al-khulwah. Baru nak tutup pintu ni pun macam betul ke boleh tutup pintu, you know? Being in an enclosed area with what was your non-mahram before. So bagi orang Muslim, baru pegang tangannya bulu roma semua dah boleh ternaik, kan? Masuk bilik pun masih takut-takut. Masih Ustaz? Masih. Nah. Jadi the idea or the concept of honeymoon tadi, bila masuk, itu yang anak cakap. Siapa yang pergi-pergi, ahlan wa sahlan. Tapi siapa yang tak pergi misalnya, tak bolehlah makcik pakcik misalnya, kan, engkau nanti honeymoon pergi mana misalnya. Misalnya, kita tak pergi lagi. Kau tak pergi apalah gini, anak cik gitu, anak cik gini lah apa semua. Menjadi bahan bualan atau bahan cemuhan. Macam as though benda tu salah kalau tak dibuat. Atau misalnya ada orang honeymoon dia, saya nak bawa isteri saya pergi umrah misalnya, kan. Pergi umrah je, orang honeymoon pergi sana, pergi sini. Macam dianggap sebagai suatu yang kenapa kau tak buat kind of thing. As though it is compulsory. Tak boleh lah sampai jadikan menjadi bahan bualan bila mana tidak dilakukannya. Itu je yang anak-anak highlight. Okay? Jangan jadikan sebagai macam as though benda tu wajib. Like as though kalau sebelum nikah, kalau tak pre-booking the honeymoon, I tak nak kahwin dengan you misalnya, pun tak boleh lah sampai macam gitu. Pasal dia bukan syarat. Dan mesti ikut kemampuan sang suami. Bakal suami, okay, afwan, anda betulkan, bakal suami. Pasal tak nak sampai kita buat dia menjadi terpaksa sampai kocik dia koyak ke, atau sampai dia kena berhutang ke, just pasal nak meet the expectation of the future bride atau expectation of the future mother-in-law ke apa ke. Tak boleh. So jangan membebankan. Ya Zaid, azin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'd. Ahibai azna Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan bacaan bagi kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kemarin yang menjadi pembahasan kita adalah pada dua paragraf yang terakhir sebelum dalil-dalil daripada ayat Al-Quran, di mana sama-sama telah kita baca sebahagian daripada karamah yang diberikan Allah kepada mereka adalah seperti diperbanyakkan makanan yang jumlahnya sedikit, menghilangkan penyakit, menyelam di dalam lautan atau api, tidak membakarnya. Itu semua merupakan jenis mukjizat. Namun mukjizat selalu disertai dengan cabaran-cabaran atau tentangan. Sedangkan karamah tidak terikat dengan tentangan-tentangan. Dan itu yang membezakan antara mukjizat dan karamah. Apa maksud cabaran dan tentangan di sini?
Mukjizat seperti mana yang kita ketahui bersama, ianya bermakna al-khariqu 'anil 'adah. Al-khariqu 'anil 'adah bermakna sesuatu yang luar daripada kebiasaan. So ada something yang biasa. So bila berlaku sesuatu yang luar biasa, ianya disebut mukjizat, iaitu bagi para nabi dan para rasul. Dan mukjizat ni ialah sebagai jawapan kepada tentangan. Tentangan, cabaran atau in our term challenges. Nah, okay, daring. Di mana the non-Muslim of that time, mereka dare Nabi dan Rasul, maka dijawab dengan mukjizat. Sedangkan karamah, ianya berlaku tanpa ada tentangan, tanpa ada daring or challenges. Di antara contoh tentangan yang berlaku, misalnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang kufar Quraisy berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, jikalau benar engkau adalah seorang rasul, maka apakah Tuhan kamu dapat mengubah gunung-gunung di Mekah ini menjadi emas?" Okay, macam gunung Safa. Kita tahu Safa Marwah. Jadikanlah gunung Safa ni emas. Kemudian jikalau benar apa yang kamu katakan, kami nak Tuhanmu menurunkan kitab. The kitab itself. Not the words, but the kitab. Kemudian jikalau benar apa yang kamu dakwakan, kami nak malaikat itu turun. Even better, kami nak Tuhan kamu tu turun. Tuhan kamu tu sendiri turun. So all these are tentangan dan cabaran. Cumanya bila ada tentangan dan cabaran, apa yang berlaku adalah two possibilities. So after tentangan, after daring tersebut, after that so-called challenge by the non-Muslims, gunung nak minta tukar jadi emas, nak turunkan kitab Quran as a kitab, nak minta Allah turun, malaikat turun dan seterusnya. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ada two things. Number one, either aku memberi semua yang mereka minta, aku betul akan bagi. Namun, the consequences is that mereka wajib beriman. Nah, mereka wajib beriman. Kalau tak, mereka akan dibinasakan. Atau aku tak bagi apa yang diorang minta tu, dan engkau ya Muhammad bersabarlah dalam berdakwah. Nah, sabar dalam menyampaikan dakwah itu dengan segala cabaran yang ada. Maka menilai keadaan masyarakat jahiliah pada ketika itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih yang nombor dua. Kerana beliau takut sallallahu alaihi wasallam, jikalau beliau minta agar dikabulkan permintaan mereka, lantas kemudian mereka tidak beriman still, bahawasanya mereka akan dibinasakan. Jadi Nabi tak nak that to happen. So Nabi lebih redha untuk bersabar terus dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang mana ianya tetap menjadi perkara-perkara yang penguat bagi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagai contoh, untuk membelah bulan, bulan, di mana orang-orang Mekah mereka melihat the splitting of the moon. Mereka melihat, namun mereka masih mendustakan dengan mengatakan, "Oh, kamu wahai Muhammad telah menyihir kami." Dan bila mana datang travelers from outside of Mecca, mereka jumpa travelers. Mereka senyap-senyap jumpa travelers tu, tanya, by any chance, korang ada nampak tak bulan terbelah a few days ago? Kerana mereka ingat, mereka sangka Muhammad telah menyihirkan ahli Mekah saja. Kerana sihir ni, dia ada coverage dia lah.
Ada coverage dia. Jadi mereka tanya travelers, rupanya travelers cakap, oh kita ada nampak bulan terbelah a few days ago. Tak ada kena-mengena dengan ahli Makkah ni. Mereka pun nampak. Jadi tapi tetap dia orang, kita nak kena faham, bila kita belajar sirah, kenapa orang kufar Quraisy Makkah mereka susah nak terima. Dia bukan kata mereka itu tak percaya. Bukan. It's more of the attitude. The attitude of bodoh sombong. Where diorang sebenarnya tahu benda tu benar, tetapi mereka tak nak terima dikarenakan beberapa faktor. Ada banyak faktor. Okay, if I can just name a few factors that contribute to the question of why the Jahiliyah, the Meccan Quraisy, mereka tak nak beriman, di antaranya financial factor. Kenapa financial factor? Karena orang-orang penyembah berhala, especially during the pilgrimage season, mereka datang dari luar, mereka akan membawa, orang panggil sesajen, persembahan untuk the idols. Mereka akan bawa harta, mereka akan bawa apa semua untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Now, nanti bila travelers tu dah pergi, these leaders of the Quraysh tribes, mereka yang ambil lah harta-harta tu. Dengan justification bahawasanya mereka guna untuk khidmat pada Kaabah lah. Dan mereka gunalah juga. Now, imagine kalau berhala yang banyak, Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Then, diorang punya finance akan affected. Lain lagi adalah di antaranya status. Orang Arab ni, dia menjunjung tinggi masalah martabat dan status. Sebab tu, even dalam keluarga pun ada caste, ada dia punya keluarga yang lebih tinggi dan seterusnya. And kadang orang Arab ni, dia tak nak anak perempuan dia dikahwini dengan dari keluarga al apa yang lain. Dia nak within dia punya al apa gitu. Apalagi dengan yang bukan al. Macam muka-muka Melayu ke muka-muka non-Arab ni lagilah tak laku. Sedangkan within them, dia nak within the family. Pasal kalau kahwin dengan al yang lain, then dia punya macam caste dia turun, martabat dia turun. Ada kes tau. Sampai andar tu, anak dara tua. Ada kisah benar di mana seorang wanita, dia dah berganjak umur 40-an gitu, sampai sudah tak menikah pasal every time ada orang datang melamar, bapak dia tolak, bapak dia tolak, bapak dia tolak. Just because tak meet bapak dia punya expectation. Dia nak misalnya dari keluarga yang keluarga dia, yang mapan dan seterusnya lah. Tapi walhal anak tersebut nak bernikah, nak merasakan berumah tangga, berbahagia, ada anak dan seterusnya. Tapi bapak dia tolak. So satu ketika sampai bapak dia dah nazak, dah nak meninggal, masa tu kan biasanya orang minta maaf lah, apa semua, halalkan gitu gini. Anak dia, anak perempuan dia cakap dengan bapak dia, aku tak ikhlaskan kau. Aku tak redha dengan kau, wahai bapak, kerana kau tak kahwinkan aku. Semua kau tolak. Dia berdendam dengan bapak dia. Ini di antara masalah. Jadi dari Arab Jahiliyah dulu, status ni benda penting. So imagine kalau within the Arab sahaja status tu penting, imagine kalau the like of Abu Jahal, Abu Lahab ni semua kan, yang ada martabat tinggi, the moment dia masuk Islam, dia akan sama dengan Bilal bin Rabah. Dia akan sama status dengan Abu Dhar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir ni semua. Yang mana sebelumnya mereka kaum du'afa, hamba sahaya, kaum yang lemah dan seterusnya. Mereka being forced to accept that you are my brother in the din and that we are of the same status, tak ada beza
Antara kulit yang gelap dengan kulit yang terang, tak ada status. Antara Arab dengan non-Arab, tak ada beza. Antara majikan dengan hamba dan seterusnya, tak ada. Din. Agama tu Islam wahid. Semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum je. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tu je. Tak ada beza harta, keluarga apa semua. So, banyak benda, hindrances yang menghalang mereka dari nak masuk Islam. Walaupun mereka tahu benda tu benda yang hak dan benda yang benar. Itu masalah-masalahnya lah. So, kalau kita titi sejarah, memang begitulah kiranya. Di antara faktor-faktor itu baru to name a few. Tadi financial, status dan banyak lagi. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, di mana Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Ingat tak? Kenapa kita bahas tentang topik ni? Kenapa kita bahas tentang wali Allah dan karamahnya dan wali syaitan dan tipu muslihatnya? Apakah untuk how to identify a wali so that kita dapat menyanjung wali tu? Is that the whole idea of the topic? No. It's about bagaimana kita semua menjadi wali Allah. Bagaimana kita semua secara individu menjadi wali-wali Allah. Okay? Bukan jadi wali Allah with mystical power ke apa, no. Maksudnya, Allah berfirman, wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi you could be a wali unknowingly to yourself, even to yourself. Kita boleh jadi wali, kita tak tahu pun kita wali. Tiba-tiba Allah permudahkan urusan kita. Hidup kita carefree, stress free. Kita buat benda semua lancar, mulus je semua, alhamdulillah. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah, yang demikian itulah kejayaan yang besar. Jadi wali-wali Allah ni, jikalau dia terzalimi, dia dizalimi, maka Allah akan bantu dia. Dalam keadaan yang dia dizalimi, maka Allah akan bantu. Jikalau dia ada keperluan, maka Allah akan penuhi keperluan dia. Jikalau dia dalam kesusahan, maka Allah akan lapangkan. Kalau tak Allah lapangkan dengan memberi apa yang dia perlu, paling tidak Allah akan lapangkan dada dia untuk menerima keadaan tu. Kerana untuk menerima the fact that dia tak dapat, atau the fact that dia dapat kesusahan tu, untuk nak menerima je, perlu kekuatan. So either Allah penuhi apa yang dia perlu, atau Allah lindungi daripada kezaliman, atau Allah jauhkan dia daripada kejahatan dan mara bahaya, atau paling tidak, dada dia akan penuh dengan penerimaan. Kalaulah benda tu masih berlaku, still ada aid from Allah. Maksudnya apa tau? Kita kadang hidup dunia ni, kita tengok terlalu material. Kita tengok terlalu material dari segi, aku dapat ke tak dapat? Kita nampak dari segi, benda tu nampak wujud dekat tangan aku ke tak ada? Aku diberikan atau tak diberikan? Aku dilindungi atau tak dilindungi? Kita terlalu nampak secara material. Tetapi, lebih jauh lagi, bila lebih dalam lagi kita perhatikan, kalaupun kita diuji, yang kononnya kemudian letaklah, oh Allah, engkau kata kalau dah jadi wali Allah, dapat dilindungi daripada perbuatan yang tak baik. Tapi ini kenapa aku masih menerima?
tu berarti dia belum jadi wali Allah lagi. Pasal kalau dia betul jadi wali Allah, maka wa imma dia terlindungi daripada mara bahaya tadi, atau mara bahaya tadi menimpa dia, tetapi dia dibantu oleh Allah di dalam penerimaan terhadap benda tu, terhadap musibah tu. Maksudnya dia tak komplain tau. Dia terima dengan hati yang terbuka. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah ujiana dengan ni. Faham maksudnya? Jadi dia bukan material sahaja. Dapat tak dapat. Bukan itu sahaja. Tetapi penerimaan itself is a thing. Untuk kita terima that kita tak dapat. That Allah takdirkan untuk kita tak dapat benda tu. Itu sahaja bantuan dari Allah juga. Itu sahaja bantuan dari Allah juga. Kerana kalau Allah tak bantu, dan kita akan mula salahkan takdir. Kita salahkan takdir. Kita tak ikhlas. Kita tak terima dengan qada dan qadar dan seterusnya. Itu musibah bagi diri kita. Tapi kalau Allah bantu kita, we are more acceptance of what was written, what was decreed upon us. Right. Jadi either way, kita dapat bantuan dari Allah tak? Dapat. Tinggal bagaimana kita menilai dan melihat. Nah, bagaimana kita menilai dan melihat. Nah, we just need to be more appreciative of life, of Allah, apa yang Allah bagi kita. Okay, if only we are more appreciative, we will find that this life is actually easy and lagi best daripada apa yang kita sangkakan. Nah, because at times less is more. Okay, many of times less is more. Nah, jadi apa yang ada, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Pasal kalau kita ada apa yang kita tak ada tu, wallahi, kita tak tahu kita siap tak untuk nak menghadapi ujian yang akan datang dengan apa yang kita dapat tu. Kita siap tak untuk nak bertanggungjawab terhadap apa yang Allah dah jadikan ada untuk kita. Kita dapat penuhi tak hak-haknya? So, jangan kita bersedih, jangan kita merasa kecil dan rendah diri. Less is more. Nah. Okay. Allah juga berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan seterusnya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah pelindung, iaitu yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Okay, so wali is for everybody. Okay, wali is for everybody. Wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya, karena mereka kufur musyrik. Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang kufar Quraisy yang ingin menguasai Mekah dan ingin menguasai Masjidil Haram. Allah berfirman mengenai mereka, wa ma kanu awliya'ah. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Kita ketahui bahawasanya makna wali ialah orang yang memiliki hak dan kuasa atas orang lain. Sedangkan waliullah pula orang yang bersandar kepada Allah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah. Nampak penggunaan kalimat waliyallah, pelindungku. Jadi banyak penggunaan kalimat wali. Sandaran, penolong, yang memiliki kuasa, banyak sinonimnya. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan dialah juga yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya
innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan daripada Yusuf alaihi salam perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya dia daripada kalangan hamba-hamba kami yang dibersihkan daripada segala dosa. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat ni menggunakan innahu min ibadinal mukhlasin. Dan kita biasa dengar juga kalimat mukhlisin. Apa beza mukhlisin dengan mukhlasin? Ha? Aywa. Al-mukhlis al-fa'il wal-mukhlas. Naam. Mukhlisin ialah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Sedangkan mukhlasin ialah orang-orang yang dilindungi daripada dosa-dosa. Dilindungi daripada kekejian dan kenistaan. Okay? Yang dilindungi. Mukhlasin. So dalam ayat ni Nabi Yusuf ialah mukhlas, yang dilindungi daripada dosa, kenistaan dan kekejian. Nah. Jadi mukhlisin lain, mukhlasin lain. Kalau yang disebutkan oleh syaitan bahawasanya dia la'aghwiyannahum ajma'in summa la'atiyannahum baina aydihim min, dia akan datang mengganggu anak Adam daripada depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan semua. Dan yang terselamat daripada dia hanyalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang dapat selamat daripada gangguan syaitan. Kita kemarin ingat tak kita sebut tentang kenapa anak Adam ada free will, kan? Kan kemarin kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi bila Nabi Adam alaihi salam dilarang oleh Allah untuk makan the forbidden fruit, kemudian syaitan datang dan menghasut untuk memakannya. Kerana dia dijanjikan dengan, jikalau engkau makan, maka engkau akan menjadi dekat kepada Allah. Now, Nabi Adam alaihi salam ada perintah kepada kebaikan dan ada hasutan kepada kejahatan. Di situ bukti bahawasanya manusia, dia bukan dipaksa untuk buat segala benda. Dia ada pilihan. Jadi antara dia nak dengar firman Allah atau dia dengar hasutan syaitan. Dan the choice yang dia buat matters. Nah, kerana dia adalah anak Adam. Dan anak Adam, dia ada akal dan dia ada hawa nafsu. Means dia adalah mukhayyar. Mukhayyar ni dia diberi pilihan untuk memilih. Bukan macam apa yang kita bahas kemarin, animals and angels. Kalau animals, mereka tak ada intelligence, mereka cuma ada hawa nafsu. Kalau angels, mereka ada intelligence tapi mereka tak ada hawa nafsu. Anak Adam ada both intelligence and hawa nafsu. Jadi bila Allah kata gini, syaitan kata gini, maka di situlah indahnya the freedom of choice, the free will. Dan itu menjawab soalan yang kita tanya kemarin. Orang-orang selalu tanyakan, kalau Allah nak kita jadi baik, kenapa Allah tak jadikan kita baik je semua? Betul tak? Hari yang kita dah bahas. Kalau Allah tu nakkan kita semua jadi baik, kenapa Allah tak ciptakan kita semua jadi baik je? Betul, kita boleh jadi baik je semua, tapi kita dah jadi macam angels lah. No free will. Meaning, kita akan buat apa yang Allah suruh saja. And is it wrong to be angels? Yes, it's good to be angels and the likes of angels. Why? Because kita akan buat semua yang Allah suruh. Betul. Jazakallah khair wa barakallah fiqh. Syukran. Syukran kathiran. Anta turid? Nah. Baik. Namun kalau kita angels, kalau kita jadi matahari, kalau kita jadi bulan,
Kalau kita jadi pokok, kita jadi gunung, kita jadi laut, kita jadi ikan, yang mana kita semua tunduk patuh pada Allah dan tidak pernah bermaksiat, maka kita akan jadi biasa. Kita akan jadi biasa. Memang biasalah pasal semua tunduk patuh dan tidak ada hawa nafsu. Tapi kalau dengan ada hawa nafsu, tetapi kita masih tunduk patuh kepada Allah, maka kita menjadi luar biasa. Walhal nafsu suruh kita buat yang tak baik, tapi kita masih buat yang baik, maka itu yang menjadi luar biasa. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau, wahai iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Naam. Syaitan ni, kalau nak ikutkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat syaitan ni adalah lemah. Tipu muslihat syaitan adalah lemah. Kita selalu cuba anda tengok ayat seterusnya. Okay. Tipu muslihat syaitan ni adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kalau nak ikutkan, biasanya, especially di Southeast Asia, kita dimomok-momokkan dengan syaitan ni sebagai sebuah lembaga yang menyeramkan, dan as though dia kuat, and as though dia ada power over us, dan seterusnya. Walhal, syaitan ni, dia sangat lemah dan sangat kecil. Sangat lemah dan sangat kecil. Dia kira macam annoying lah gitu. Dia cumanya dia ni annoying, tu je. Anggaplah dia macam mosquito gitu. Kan? Dia kecil lemah tapi annoying kan. Dia datang buzzing. Sekali kita tepuk je, khalas. Tapi kita selalu dimomok-momokkan dia ni macam besar dan kuat, dan as though dia boleh have control over us. Sebenarnya tak. Allah sendiri yang kata, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat syaitan ni adalah lemah. Sekarang ni, cuba anda tanya. Paling-paling lah kan, apa yang syaitan boleh buat dekat kita? Dia datang, dia bisik. Ada ni. Buatlah. Kan? Barang baik. Now, sekarang ni, paling-paling tu je yang dia boleh buat. Kalau kita tak buat benda tu, ada tak syaitan tu macam, dia datang, dia paksa kita ambil tangan kita untuk buat benda yang tak baik tu? Ada tak dia power over us untuk buat macam tu? Tak ada. Dia cuma bisik je. Dia tak boleh nak ada power apa-apa. Dia kecil dan lemah. Kecil dan lemah. Tapi kita pasal dibesarkan dengan selalu dimomok-momokkan dengan macam-macam jenis hantu. Banyak nama hantu dekat Southeast Asia ni. Kalau main sembunyi-sembunyi, nanti ada hantu ni, main itu, ada hantu tu, main ni ada. Macam-macam jenis hantu ada. Like, dengan pocongnya, dengan pontianaknya, dengan macam-macam benda. So, we ended up growing up, dimomok-momokkan dengan benda tu, and kita jadi tak semena-mena jadi macam takut. Walhal,
Yang namanya syaitan sangat kecil dan sangat lemah. The only thing yang dia boleh buat, dia bisik je. And dia tak ada power over us. Dia tak ada control over us. Kitanya yang kemudian antara buat dengan tak buat. Kalau kita istiqamah, may Allah grant all of us steadfastness. Amin ya Rabb. Kita just brush it off. Like, astaghfirullahalazim, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Pu ke mana ke. Kan? Khalas. Like, kita ubah suasana dan keadaan. Kita tinggalkan tempat tu, kita pergi ambil wudu, atau kita pergi cari kawan yang baik dan seterusnya. Kita just like macam sedarkan diri and khalas. Tapi kalau kita tak istiqamah, dia hasut, dia bisik je. Kita follow. Di hari kiamat kelak, dalam surah Qaf, bila manusia dan syaitan ditempatkan dalam neraka, manusia akan start to quarrel dengan syaitan. Ini like, engkau punya pasal lah kita kat sini, engkau gitu, engkau gini. Syaitan jawab apa? Aku ajak je. Siapa suruh ikut? Aku tak paksa kau. Engkau yang ikut. Aku cuma ajak je. Aku tak paksa kau pun. Engkau yang buat. Nah, dia tak nak take responsibility, si syaitan ni. Ini yang kita namakan syaitan punya syaitan. Betul punya syaitan. Pasal dia memang syaitan. Dia tak nak take responsibility. Dia cakap aku ajak je, kau yang follow. So, dia sangat lemah dan sangat kecil. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang ketika azan dikumandangkan, tahu hadisnya? Syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Dalam hadis Nabi sebut. Iaitu bila azan dipanggil, syaitan akan lari terberit-berit, okey, sambil terkentut-kentut pasal takut. Dan bila azan habis, dia akan datang, dia kacau lagi. Nanti bila dikumandangkan qomat, dia lari lagi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam mengenai dia radhiyallahu anhu, bahawasanya, ya Umar, tidaklah engkau melewati suatu jalan dan syaitan meniti jalan yang sama, kecuali syaitan tu akan lari daripada jalan yang engkau sedang jalan tu, kerana syaitan takut dengan engkau. Actually, for the full version of that hadith, before that, something happened. There was a group of ladies in the presence of the Prophet SAW. Ada wanita yang mana Rasul SAW berada di majlis tu. Dan macam ginilah misalnya, dan wanita dekat dalam bilik, mereka berbual agak kuat dan mereka ketawa-ketawa. And Nabi ada di situ. And mereka berani untuk nak berbual and nak bersenda gurau sampai ketawa kuat semua, rasa tak ada apa-apa. Sekali kejap lagi Umar bin Khattab datang dan mereka dengar suara Umar, semua diam. Lepas tu Umar be like, and then Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, wahai wanita sekalian, apa yang berlaku? Kenapa sekarang korang semua diam? Diorang cakap, pasal Umar bin Khattab datang. Diorang cakap tau, pasal Umar bin Khattab datang. So Umar bin Khattab ni cakap, habis yang dari tadi Rasulullah SAW ada dengan korang, korang boleh nak ketawa, boleh nak berbual, like, korang tak hormat Rasul ke? SAW. And then mereka kata, kami hormat Rasul SAW. Okay? And then Rasulullah, cuma mereka mengatakan apa? Oh, tapi kami takut dengan kau, ya Umar. Kami takut dengan kau. Yang Umar kata, Rasulullah lebih patut engkau hormat. Nah, yes, betul, kami hormat Rasul. Cuma kami takut dengan kau sebab tu. Kemudian Rasulullah ketawa, SAW ketawa pasal keadaan tu, dan Nabi bersabda tentang Umar, wahai Umar, engkau ni memang orangnya istiqamah. Naam.
firm upon the deen, and tidaklah engkau meniti sebuah jalan dan syaitan meniti jalan tersebut kecuali syaitan akan lari cari jalan lain, tak nak bertembung dengan kau dekat jalan, takut nak bertembung dengan kau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekala antum, cumanya ana macam mana ana nak bagi justice lah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Since we mention Umar, kita nak sebut tentang Abu Bakar jugalah, because many of times orang sebut Umar bin Khattab. Kisah-kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu kurang dikisahkan karena tentunya beberapa sebab. Di antaranya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun setengah sahaja radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar meninggal. Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun. Itu yang menjadikan kisah Umar lebih banyak daripada kisah Abu Bakar. Tetapi kisah-kisah Abu Bakar sebenarnya sangat menakjubkan radhiyallahu anhu. Suatu ketika di mana ketika mana Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, beliau setiap hari setelah fajar, setelah syuruk, beliau akan keluar daripada kota Madinah. Keluar daripada kota Madinah dan tidak akan kembali ke Madinah kecuali lambat menjelang sebelum zuhur, baru akan kembali ke Madinah. Lama. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, he's always curious of Abu Bakar. Umar bin Khattab selalu nak tahu apa Abu Bakar ni buat. Satu ketika Abu Bakar keluar dari masjid, keluar daripada kota Madinah. Dalam mana perjalanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar, Umar bin Khattab ikut dari belakang. Senyap-senyap, sembunyi belakang pokok. Lagi follow. Mana ni khalifah ni pergi? Apa dia buat? Rupanya didapati bahawasanya khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam sebuah rumah dan berada di dalam rumah tersebut dalam masa yang lama. Umar tunggu sampai dah lamanya tak keluar. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan kembali ke Madinah. Umar bin Khattab pun pergi menuju ke rumah tadi. Didapati di dalam rumah tadi terdapat seorang nenek tua, dan di sekeliling nenek tua itu terdapat anak-anak kecil yang ramai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ma sya'nuki?" Apa hal geranganmu wahai wanita? Cakap, "Oh, aku adalah seorang yang buta, aku tak nampak, dan aku menjaga anak-anak ini." Boleh jadi anak-anak tersebut adalah cucu-cucu dia. Mungkin anak dia meninggal dan seterusnya. Dan yang tersisa adalah cucu-cucu dia yang nenek tua tu kena jaga. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, "Siapakah yang datang tadi? Apa yang dia buat?" "Oh, fulan tadi, lelaki itu, ada satu lelaki ni, setiap pagi dia datang, dia akan cucikan baju kita, dia akan jemurkan baju kita sampai kering, dia akan kemudian angkat baju kita, dia akan tumbukkan gandum, dia akan adunkan roti, dia akan masakkan roti sampai masak, dan dia beri kita makan semua sampai kita kenyang. Setelah mana selesai semua chores yang ada, baru kemudian dia cakap Assalamualaikum dan dia jalan. Dia tinggalkan kami. Dia tinggalkan kami." Maka Umar bin Khattab bertanya, "Engkau tahu tak siapa yang datang itu?" Wanita tersebut mengatakan, "Aku tak tahu siapa dia. Dia tak pernah cakap pun nama dia siapa. Dia tak pernah cakap pun dia siapa. Aku tak tahu pun. Aku tak nampak pun. Dia cuma setiap hari dia datang, dia buat." Umar bertanya, setiap hari dia datang without fail. Dia akan masakkan roti, dia akan cucikan baju, dia bersihkan rumah apa semua. Kemudian dia pergi.
Dan kita tak tahu pun siapa dia. These are like some of the few hidden gems, hidden stories yang kalau Umar bin Khattab tak pergi cari tahu, orang semua tak tahu tentang secrets of Abu Bakar. Dan itu baru satu, and Abu Bakar ada banyak secrets yang lain. Yang mana he kept it between himself and Allah sahaja. Yang mana orang lain tak tahu. Ada amalan yang he kept it a secret between himself and Allah. Itu tak ada orang lain tahu. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia kata, at'abtal khulafa ba'dak ya Abu Bakar. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya you have exhausted all the khalifas who were to come after you. Engkau telah menjadikan semua khalifah yang datang setelah engkau lelah dan penat dan exhausted. Why? Because the benchmark yang Abu Bakar set was too high. Engkau dah penatkan semua khalifah yang datang setelah engkau, wahai Abu Bakar. Tak ada siapa pun yang boleh sampai dekat engkau punya level. Kalau dah macam gini lah. Engkau Amirul Mukminin, kau datang, kau pergi buat ni semua. Padahal dia boleh je get someone to get it done. Hantar orang suruh buat, tak. Tapi dia sekarang dia buat sendiri. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah mana Abu Bakar meninggal, dia pun datang and continue the legacy of Abu Bakar. So tapi dia tak bagi tahu, pasal wanita tu kan buta, tak nampak. Dia tak bagi tahu pun yang Abu Bakar meninggal ke apa semua. Dia just buat macam biasa apa yang patut. So bila dia nak feed the food, nak feed, okay, dia perasan ini bukan tangan yang all this while been feeding me. Kerana orang yang sebelum ini yang kasih aku makan, dia kasih makan dengan penuh kasih sayang dan lembut. Ini kasar. Bukan orang yang sama. Dia tahu ni bukan orang yang sama. Padahal dah buat semua benda sama ni. When it comes to nak feed je, dia cakap ni bukan orang yang sama ni yang selama ni feed. Mana orang tu? Cara feed pun dah lain. Ini kasar sikit. Tak lembut macam tu. Di benchmark yang Abu Bakar dah set radhiyallahu anhu. Banyak benda tentang Abu Bakar yang ramai orang kurang peka. Ramai yang kurang peka, kurang tahu. Di antara yang lain adalah suatu ketika setelah solat fajar, Nabi bertanya, Nabi pusing dan tanya, man asbaha minkum sha'iman? Siapa yang pagi ini mula dengan dalam keadaan berpuasa? Salatul fajr. Okey, bukan zuhur, asar, maghrib, isyak, salatul fajr. So adalah sebahagian sahabat yang, well, aku puasa lah. Okay, fine. Puasa tu, by the time fajar tu, it's quite common lah kan. Nothing to be amazed. Okay lah. Sekali Nabi tanya pula lepas tu, siapa yang pagi ni, baru habis solat subuh ni, siapa yang pagi ni, dah ziarah orang sakit? Then everybody be like, kita baru habis solat subuh, nak ziarah orang sakit, apa kan? Tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan. Rupanya sebelum subuh dia ada pergi ziarah orang sakit. The hurt of someone sakit, and the morning before going for fajar dia dah pergi ziarah orang sakit dah. Dia seorang kat tangan. Nabi tanya lagi, siapa yang pagi ni dah bersedekah? Then everybody will like, kita baru habis solat fajar, nak sedekah macam mana? Abu Bakar angkat tangan lagi. Rupanya sebelum fajar dia dah pergi bersedekah. Radhiyallahu anhu. So, nak get to that level is a dream. Okay, a dream yang kita usaha untuk gapai tentunya. Moga dengan kisah-kisah inspirasi ini dapat
menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk terus menegakkan takwa, iman, dan kemudian lantas menjadi wali-wali Allah yang Allah kemudian akan permudahkan urusan kita. Boleh jadi secara material, maksudnya kita nampak benda tu kita dapat, atau kalaupun kita tak dapat, Allah membantu kita dengan menerima keadaan untuk tak dapat benda tu. Allah bantu kita untuk redha dan ikhlas dengan takdir. Either ways, still bantuan dari Allah, iaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan usaha kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.